kampung. Isunya isu pampasan tanah. Tanah diambil oleh kerajaan, buat jalan. Gaduh tu kan, gaduh. Kenapa bagi saya mereka dia satu cincin tanah pun tak diambil. Saya punya tanah kena, dia punya tanah tak kena. Kenapa dia dapat pampasan? Kenapa dia juga dapat pampasan macam saya? Patut dia tak dapat satu sen mula. Tanah dia masih ada, tanah saya yang kena. Dah tua pun masih lagi bercakap benda ke dunia. Dah tua dah. Kalau macam upaya saya ni tak apa lagi lah. Kalau jalanan tu masih banyak. Ini dah tua dah 60 lebih. Astagfirullahaladzim. Sepatutnya kita fikir akhirat. Macam mana kita nak kumpul bekal kita. Kita ni dah tak umur, kita dah tak panjang mana dah. Kan, Nabi meninggal umur berapa tuan? 63 tahun. Kita fikir lah. Kalau kita melepasi usia Nabi ni, maknanya umur kita tu adalah saksi dia tuan. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Kan? Kita kena fikir macam mana nak memperbanyakkan amal. Rajin ngaji, rajin solat sunat, rajin ikut majlis ilmu, rajin baca Quran, rajin zikir. Berapa banyak kita tengok sahabat-sahabat kita pergi mengaji di pondok-pondok, menghabiskan usia emas mereka di pondok-pondok, kerana mereka sedar dunia ni sudah tak ada hentinya bagi mereka. Apa lagi yang kita nak kejar? Anak-anak semua dah kerja, dah bercucu kita pun. Apa lagi yang kita nak kejar? Nampak? Itu zalimun li nafsi. Kemudian muqtasidun, katakan tengah. Nak kata ke dunia sangat beridok, nak kata ke akhirat sangat beridok. Ini kebanyakan orang. Mungkin juga termasuk saya. Mungkin juga. Kemudian sabiqun bil khairat. Ini yang paling bagus. Sabiqun bil khairat, dia berebut mengejar kebaikan. Dia sedar masa dia muda dulu, banyak dia terbabas, tergelincir dari landasan yang lurus, siratul mustaqim. Sekarang ni dia kejar balik. Kata orang putih, make up for the lost time. Kata orang putih, dia kejar balik, kejar balik, nak kejar balik masa yang ditinggalkan. Dia berebut-rebut mengejar kebaikan. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz tu segan tengok, kita ustaz-ustaz pun tak macam dia ni hebat. Mana berkuliah pergi ada, mana majlis maulid dia ada. Apa subuh pun tiap-tiap hari semayang solat jemaah di subuh. Kita pun tak dapat buat macam dia pasal kita bekerja. Kita 6.30, awak 6.30 dah keluar rumah. Gelap-gelap tu sekarang 6.30 gelap tu. Kan? Subuh baru 6.10. Kan 6.30 gelap, baru habis subuh, baru habis solat subuh, dah gerak dah tinggal rumah. Matahari pun tak keluar, tak mengeluarkan lagi sinar dia. Awak dah keluar. Ni dia. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan ahsanul amalah. Tapi bagi Nabi tak. Nabi adalah uswatun hasanatun, sesatunya contoh yang terbaik. Tak ada ahsanat uswatan tak. Maknanya kalau ada ahsanat uswatan, mana kita boleh tengok contoh-contoh yang lain tak yang bagus. Kerana nanti di sana Nabi itu contoh yang paling bagus. Nampak. Tapi di sini bila sebut uswatun hasanah, memang Nabi sesatunya contoh yang terbaik, yang bagus. Contoh yang lain tu kurang bagus. Sebab kita, kerana kita ni apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni umat Nabi Isa lain lah, ataupun umat Nabi Musa atau umat Nabi Daud ke lain lah. Sebab tu contoh kita bukan Nabi Muhammad SAW. Contoh kita lah Nabi kita sendiri, Nabi yang diutuskan kepada kita, Nabi yang tertentu tu. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah contoh terbaik bagi kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok contoh Nabi lain, kita boleh tengok dalam sejarah banyak cerita, dalam Al-Quran pun banyak cerita, tapi tidak dapat menandingi kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu, kalau rasa kurang yakin, tak apa, tunggu nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti umat yang pertama akan dihisab kita.
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab kita terus pergi jumpa dengan Nabi. Ya Allah, mohonlah kepada Allah supaya dia percepatkan hisab. Nabi yang diberikan syafaatul uzma, Nabi pergi jumpa Allah. Dan Allah Ta'ala perkenankan permintaan Nabi. Umat Nabi lain, katalah Nabi Ayub contoh. Umat dia pergi pada dia, wahai Nabi Allah, mohonlah kepada Allah supaya dia percepatkan hisab. Kata Nabi Ayub, aku tak mampu. Kamu pergi carilah Nabi lain. Begitu keadaannya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi terus pergi jumpa Allah dan Allah Taala perkenankan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni umat yang pertama, walaupun kita umat yang paling akhir berada di alam dunia ni, dan kita lah umat yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lah umat yang pertama nanti akan melalui as-sirat. Dan kita lah umat yang pertama nanti akan masuk ke dalam syurga. Nampak? Baik tu untuk diri kita, dapatkan lakum tu di ummatil Muhammadiyah. Untuk setiap kamu wahai umat Muhammad SAW, pada Nabi, pada Rasulullah itu contoh yang Nabi. So carilah Nabi lain. Kamu tengok pada Nabi SAW, Nabi kamu Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad SAW itu, situ pun dah cantik dah kemeng. Dah kemah-keming dah. Kata orang dengan dua dah kemah-keming. Gitu. Baik. Cara yang terbaik bagi seorang murid dalam menuntut ilmu ialah belajar daripada ulama sezamannya yang punya ilmu yang mantap dan kefahaman yang itu. Sebenarnya bapa-bapa kepada para murid tersebut merupakan para sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mereka menuntut ilmu secara langsung daripada baginda. Namun para murid tersebut tidak berasa cukup dengan ilmu daripada ayah mereka. Bahkan mereka menambah ilmu mereka dengan belajar daripada semula-mula makhluk dan sebijak-bijak manusia.